Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam dan semua ahli jabatan kuasa masjid, seterusnya saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Pertama sekali marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi dalam kuliah bulanan kita, dan pada malam ini kita akan beri tumpuan pada satu tajuk yang pernah kita sebut dah sebelum pada ni, dan kita akan sebut lagi, akan belajar lagi supaya kita mahir dan supaya kita betul-betul boleh mengamalkannya, iaitu tajuk yang menamakan sebagai Az-Zikrul Akbar, zikir yang paling agung dalam kehidupan kita semua. Di mana Nabi SAW pernah sebut, apabila seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dalam Islam ini banyak amalannya banyak. Amalan-amalan Islam ini cukup banyak. Bolehkah tidak Rasulullah ajar kepada hamba satu amalan yang mana mencakupi semua sekali? Satu amalan yang sah saja tapi dia panggil holistik, dia panggil. Dari istilah ni, holistik ni menyeluruh, mencakupi semua. Lalu Rasulullah sebut sepatah saja, Rasulullah kata, hendaklah engkau senantiasa basahkan lidahmu dengan zikrillah. Hendaklah engkau basahkan lidahmu dengan zikrillah. Itu saja. Mana Rasulullah tak sewi kering lidah kita ini dengan dengan perkataan-perkataan yang lain, sebab lidah merupakan alat yang sangat penting. Dan pernah Rasulullah juga menjawab soalan orang tanya, apakah amalan yang paling banyak manusia masuk syurga? Jawab Rasulullah, at-taqwa wa husnul khuluq. Ramai orang masuk syurga disebabkan dia bertakwa kepada Allah, dan satu lagi ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Itu di antara dua amalan besar yang banyak manusia bertuah kerana dua amalan ini. Dan ditanya juga, apakah sebab yang ramai manusia terjun neraka? Ramai manusia sembah neraka, banyak amalan ke apa Rasulullah? Rasulullah jawab, al-famu wal faraj, ialah mulut, yang ni lidah lah, kih mulut dengan kih al-faraj, seks, tina jatah. Dua kih ni lah paling banyak manusia terjun neraka. Maka salah satu daripada tarbiyah lisan atau tarbiyah nak suruh lidah kita ni tidak buat banyak jenayah, buat kesalahan, maka Nabi didik kita supaya senantiasa basahkan lidah dengan satu kerja yang sangat besar yang dipanggil zikrillah. Zikrillah ni merupakan satu amalan yang besar di dalam Islam dan satu pendidikan yang agung untuk mendidik manusia dari semasa ke semasa supaya dia menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Pernah juga sahabat Rasulullah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana lebih besar di antara zikrillah dengan jihad fisabilillah?" Maka jawab Rasulullah, apakah kamu tidak membaca kenyataan daripada Allah Ta'ala sendiri menyebut, wala zikrullahi akbar, sesungguhnya zikrillah atau mengingati Allah atau menyebut Allah itulah yang lebih besar. Mana lebih besar daripada jihad fisabilillah lagi. Kerana zikrillah itulah juga
menjadi penentu hidup matinya seseorang. Nah, adakah seseorang itu benar-benar hidup atau mayat hidup? Sebenarnya dia sudah mati, walaupun dia masih hidup. Sebab itu Rasulullah menyebut perbandingan di antara orang yang menyebut atau mengingati Allah dengan tidak mengingati Allah itu kama salil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dengan orang mati. Mana orang yang tidak mengingati Allah atau tidak menyebut Allah itu adalah orang yang mengingati Allah dan menyebut Allah adalah orang hidup, dan orang yang lupa dan lalai daripada Allah adalah orang mati. Itulah betapa besarnya zikrillah di dalam kehidupan kita seharian. Dan kita cuba didik diri kita biar lisan kita senantiasa basah dengan zikrillah. Dan dengan sendiri dah apabila lidah ni dibasah dengan zikrillah, hati pun akan basah dengan zikrillah. Apabila hati senantiasa basah dengan zikrillah, maka kehidupan kita pun akan basah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila manusia menyebut Allah, Allah juga akan mengingat. Sesiapa yang mengingati Allah, maka Allah juga akan mengingati dia. Baik, jadi malam ni kita nak berzikir sikit dengan zikir yang paling agung, iaitulah sebagaimana boleh sebut semua, zikir yang paling besar sekali ialah Al-Quranul Karim. Zikir yang paling besar dalam hidup kita, yang kita kena berzikir biar banyak dan sentiasa membasah lidah kita, hati kita, fikiran kita dan hidup kita dengan zikir yang paling agung, iaitu Al-Quran. Tak ada dah lebih zikir yang lebih besar daripada Al-Quran. Zikir yang kedua besar ialah 4 kalimah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, iaitulah ini zikir yang kedua besar lepas pada Quran. Yang kita kena basah lidah kita biar banyak juga, jangan sia-sia hidup ni, iaitulah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ikutlah nak mula dengan hak mana dulu pun. Inilah merupakan aset dan harta kita yang sangat mahal untuk masa depan kita di akhirat nanti. Kalimah ini merupakan 4 kalimah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Untuk mendapat keredaan Allah, mestilah kita kena buat benda hak Tuhan suka. Kena cari benda hak Tuhan suka. Maka di antara benda hak yang Tuhan paling suka sekali ialah 4 kalimah ini. Ahabbul kalami ila Allah, disebut oleh Rasulullah. Ahabbul kalam ni ialah kalimah yang paling disuka oleh. Ada 4 perkataan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian zikir yang ketiga besar lepas pada subhanallah, iaitulah ad-doa. Yang dah sebut banyak kali dah ni. Sengaja sebut banyak kali nak suruh jadi, bukan apa dak. Supaya kalau Tuhan tanya dalam bab ilmu seksa, kita boleh jawab. Dia dah sebut banyak kali dah. Tuhan akan tanya 4 besar yang kita kena sedia jawapan daripada sekarang. Nombor 1, ke manakah usia anda dihabiskan? Nombor 2, ke mana muda kamu dihabiskan? Soalan nombor 3, bagaimana kamu mendapat rezeki, mendapat harta benda, dan bagaimana yang keempat? Yang keempat iaitulah bagaimana kamu membelanjakannya. Al-lima. Yang soalan yang kelima ialah ilmu, sejauh mana kamu mengamalkannya. Jadi ilmu yang kita tahu ni bukan kita habiskan kita saja, akan diaudit. Berapa peratus ilmu yang kita tahu, yang kita duk belajar semua ni kita amal. Lepas tu jawablah soalan depan Allah Ta'ala, berapa tak boleh amal, terutama ilmu yang mudah-mudah. Kita ada 5 soalan kena ingat semua tu. 5 soalan. Pertama, ke manakah usia atau masa anda dihabiskan? Yang kedua, di mana masa muda dihabiskan? Soalan nombor 3, bagaimana kamu mendapat rezeki dan harta benda? Yang keempat, bagaimana kamu membelanjakannya? Yang kelima, bagaimana kamu, sejauh mana kamu mengamalkan ilmu apa yang kamu dah dengar dan kamu dah belajar. Termasuklah ilmu hak malam ni. Ilmu ni. Jadi doa yang merupakan zikir yang paling besar yang ketiga.
Ini merupakan satu kuasa yang Tuhan beri kita, ialah kuasa doa. Nah, yang sangat besar, di mana doa ni, kuasa doa ni boleh diguna untuk seluruh dunia. Siapa aku dalam kubur boleh lagi. Nah, kalau kita tak seguna kat saja lah. Saja lah. Doa yang paling besar sekali ialah doa untuk Rasulullah SAW yang kita panggil selawat. Nah, doa yang kedua besar ialah doa untuk orang Islam semua sekali. Start pada Nabi Adam sampai kiamat. Nah, di mana kalau kita berdoa untuk orang Islam semua sekali, Allah akan bayar satu atas orang itu satu pahala. Man istaghfara lil mu'min wa mu'minah falikulli mu'min wa mu'minah hasanah wahidah. Siapa dia beristighfar pada orang mukmin, memohon ampun pada orang mukmin, laki-laki dan perempuan, maka Allah Taala bayar ke dia balik atas orang itu pahala itu satu pahala. Kalau kita berdoa kepada semua orang Islam semenjak Nabi Adam sampai kiamat, berapa orang? Oh, banyak lah. Banyaklah. Jadi jangan lepas peluang ni. Doa yang ketiga besar adalah doa untuk harian kita lah. Doa start pada bangun tidur sampai tidur kembali, ataupun apa-apa saja doa dalam harian kita. Nah, doa ni menunjukkan kita ni sentiasa berhubung dengan Allah, tak putus hati kita dengan Allah dan tak putus zikrillah kita dengan Allah. Baik, itulah 3 zikir yang sangat penting dalam hidup kita. Dan malam ni amun ambil saja, itulah az-zikrul akbar, zikir yang paling besar, iaitulah Al-Quran. Ini tuan-tuan kena ubahlah hidup kita, daripada kita berzikir dengan makhluk Allah, biarlah kita berzikir terhadap Allah Ta'ala itu sendiri. Sebab Allahu Akbar, Allah lah hak besar sekali, hak penting sekali, hak mustahak sekali. Wala zikrullahi akbar, sesungguhnya menyebut dan mengingati Allah tu hak besar sekali. Waridwanu minallahi akbar, keredaan daripada Allah tu hak besar sekali. Tak ada dah lebih besar pada tu. Dan insya-Allah kalau kita dapat keredaan Allah, dengan sendiri dah kita akan mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syurga-syurga ni sebuah model ayat sama, bukan sebuah rumah, bukan sebuah istana, bukan sebuah kampung ataupun sebuah bandar atau sebuah pulau. Dia sebuah negeri. Syurga-syurga ni sebuah negeri yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita dengan segala kesenangan yang lengkap, maju dan bertamadun paling tinggi sekali, di mana 99% rahmat Allah Ta'ala berada di syurga nanti. Dan semua dari kalangan kita ini yang insya-Allah akan jadi calon syurga, akan dilantik menjadi raja yang besar dalam negeri itu. Iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jika kamu tengok di sana dalam syurga nanti, kamu akan tengok orang dalam syurga ni na'iman, senilina, mewah, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Maknanya Tuhan bagi sebuah negeri dan Allah Ta'ala sediakan sebuah kerajaan yang besar, dan kita akan dilantik menjadi raja yang besar buat selama-lamanya. Itulah wawasan dan masa depan yang sedang menunggu kita, di mana kita mesti berusaha mencukupkan syarat untuk mendapat keredaan Allah. Untuk mendapat keredaan Allah, maka kita kena buat benda yang Tuhan redha. Apa yang diredha oleh Allah itu ialah buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itulah yang diredha. Dan termasuklah juga az-zikrul akbar, zikir yang besar ini. Zikir yang paling besar sini adalah Al-Quran. Jadi kita boleh berzikir dengan Quran ni dengan 2 cara. Nombor 1 ialah kita berzikir secara umum dengan membaca Al-Quran secara umum. Sebagaimana disebut sama-sama, di mana kita kena buat jadual molek biar boleh berzikir dengan Quran ni, biar boleh khatam 2 kali setahun ataupun 6 bulan sekali. Berzikir dengan hanya baca Quran biar boleh khatam 6 bulan sekali, 2 kali setahun. Ini adalah hak Al-Quran. Khatam 6 kali sebut apa ni, 6 bulan sekali, 2 kali setahun, ini adalah hak Al-Quran. Siapa-siapa yang tidak menunaikan hak Al-Quran ini, berarti dia tidak menghormati Al-Quran, tak menghargai Al-Quran. Dan jawablah soalan di hadapan Allah Ta'ala nanti.
Dan ramai dah orang Melayu kita, nah, tidak peduli dah hak Al-Quran ni. Nah, dia berasa tak apa, tak baca Quran pun tak apa. Padahal ini merupakan hak Al-Quran yang kita kena tunai sebagai kita menghormati Al-Quran, bersyukur terhadap Al-Quran. Paling tidak 2 kali setahun kita khatam. Nah, itu zikir secara umum. Itu zikir secara umum. Sekali khatam Quran, tuan-tuan semua, jutawan. Kira lah satu huruf 10 kebajikan. Dan Quran ni ada 100,000 lebih huruf dia. Cuba kali dengan 10. Itu pun kalau baca di luar semaya. Kalau dalam semaya lebih lagi. Ini merupakan harta kita yang hakiki dan abadi. Sekali saja kita baca, dia jadi milik kita berjuta-juta tahun akan datang. Tak akan habis-habis. Nah, dan kita akan menyesal lepas ni. Akan ramai orang menyesal kerana sikitnya baca Quran. Duk galik lah ke lain. Nah, harap-harap kita boleh kesempatan masih ada lagi ni, kita ambil lah, menjadikan az-zikrul akbar, zikir yang besar ini menjadi zikir kita semua, dan sekaligus kita berbicara dengan Allah. Sebab ada hadis yang menyatakan, Nabi kata siapa-siapa yang nak kecek dengan Allah, nak berbicara dengan Allah, maka bacalah Quran. Maka bacalah, bercakap dan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian adalah zikir khusus. Zikir dengan Al-Quran secara khusus ni hak mana? Iaitulah zikir berdasar kepada surah-surah yang tertentu. Ia juga diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan-kelebihan tertentu kepada surah-surah ini. Ini amal juga nak minta tuan-tuan biar berzikir dengan surah-surah ini biar sampai mati. Biar jangan berhenti-berhenti, biar mulai malam ni orang buat dah tu tak apalah, tak buat lagi. Teruskan biar sampai mati. Apa tu? Sebab kita nak dapat selagi kelebihan, iaitulah sebagaimana Nabi sebut dan dalam Quran pun sebut, mana-mana amalan yang berterusan yang kita buat, kita boleh buat amalan betul, ikutlah mengaji ke, sembahyang Jumaat ke, sedekah ke, berapa ke, kalau kita boleh buat secara berterusan, maka kalau kita mati, Allah Ta'ala tetap beri pencen, tetap membayar amalan yang kita buat berterusan itu sampailah hari kiamat. Ini satu hadiah dia panggil, satu hadiah daripada Allah. Tapi dengan syarat amalan itu biar kita buat tak berhenti-berhenti sampai mati. Barulah Tuhan bayar, Tuhan hidupkan amalan itu, dan Tuhan bayar sebanyak itu juga sampai kiamat. Ini pun kena sebut sama juga, takut terlupa dah. Kita nak hidup sampai kiamat mustahil. Nak hidup sampai kiamat mustahil. Tapi untuk menghidupkan amalan kita sampai kiamat tidak mustahil. Caranya dengan kita mengamalkan secara berterusan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Dan berazam, berniat dan bercita-cita lah biar biar Tuhan bagi taufik, biar boleh buat berterusan. Jadi surah-surah yang Allah Ta'ala bagi kelebihan ni, kita jangan berasa kecil lah. Jangan buat main-main lah. Ini hadiah daripada Allah Ta'ala. Baik. Surah yang pertama yang kita nak berzikir malam ni selalulah, iaitulah surah yang mendapat kedudukan atau kelebihan 2/3 Al-Quran. Mungkin tuan-tuan tahu dah surah ni surah apa? Baca biar banyak, sebab dia ni Tuhan beri kelebihan ke dia. Sekali kita baca, diberi pahala seperti 2/3 Al-Quran. Sulusayil Quran. Bahasa Nabinya sulusayil Quran. Sulusai ni 2/3 lah. 2/3 berapa puluh juzuk 2/3 20 juzuk. Quran 30 juzuk kan. Quran 30 juzuk, 2/3 makna 20 juzuk. Sekali saja kita baca surah ni, kita dapat pahala seperti baca 20 juzuk Quran. Surah apa?
Dalam Quran satu surah saja yang dapat 2/3 Al-Quran, iaitu surah, kalau abang sebut tahu selalu, Suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah ni sekali baca supaya kita baca 20 juzuk Al-Quran. InsyaAllah kita pakat baca ramai-ramai malam. Itu satu je dalam Quran. Nah, yang kedua, surah yang mendapati atau menduduki separuh Al-Quran. Ini pun kita kena buat zikir selalu. Nah, surah mana? Surah yang menduduki atau yang memperoleh separuh Quran, separuh maksudnya 15 juzuk lah. Kita baca satu, kita baca 15 juzuk Quran. Ini betul-betul hadiah daripada Allah. Ini betul-betul hadiah daripada Allah yang Maha Agung untuk umat Muhammad yang umurnya pendek-pendek. Terimalah hadiah ini. Ada 2 surah saja ia menduduki separuh Al-Quran, 2 surah saja disebut dalam hadis Nabi, iaitulah nombor 1 surah Az-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, dan satu surah lagi ialah suratul Adiyat, wal Adiyati Dabha. 2 surah ni saja yang menduduki yang memperolehi separuh Al-Quran. Itu 2 jenis lah. Satu jenis lagi ialah surah yang menduduki ataupun yang memperoleh 1/3 Al-Quran. 1/3 berapa juzuk? 1/3 10 juzuk. Mana kita baca satu surah ni supaya kita baca 10 juzuk Quran. Surah apa? Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sekali saja kita baca, maka kita dapat pahala macam sama dengan 10 juzuk Al-Quran. Kali kita baca siapa 10 kali, ada sahih yang menyatakan Nabi kata siapa dia baca Qul huwallahu 10 kali, Allah bina satu istana dalam syurga. Satu istana dalam syurga, hanya 10 kali baca. Nak ayat betapa besarnya suratul Ikhlas ini. Kita baca sampai 10 lah insya-Allah. Itu jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, ada surah ataupun ayat yang menduduki 1/4 Al-Quran. Tuan-tuan jangan lupa jangan lupa. 1/4 ni surah mana? 1/4 ni ada 4. Nombor 1 ialah ayat kursi. Ayat kursi ni start daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum tu. Sampai habis dia menduduki 1/4 Al-Quran, rubu'ul Quran. Rubu'ul Quran ni 1/4. 1/4 berapa juzuk? 1/4 7 juzuk setengah. 7 juzuk setengah. Satu lagi surah yang menduduki 1/4 Quran juga ialah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1/4 juga. Yang ketiga ialah Qul ya ayyuhal surah al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun pun 1/4 juga. Dan yang keempat Iza jaa nasrullah, 1/4 juga. Ni tuan-tuan boleh ambil lah. Jangan lupa lah berzikir dengan surah-surah khusus yang Allah Ta'ala bagi hadiah pahala yang begitu besar sekali. Baik, itu jenis yang keberapa dah? Jenis yang keempat dah. Jenis yang kelima ialah surah yang satu ayat sahaja dia sudah diberi pahala oleh Allah sama dengan 1000 ayat lebih. Walaupun tak sampai 2000, dalam hadis Nabi sebut 1000 ayat lebih. Satu ayat aja. Ini betul-betul hadiah lah. Ayat mana? Ayat yang ketiga dari surah Al-Hadid yang berbunyi huwal awwal wal akhir wal zahiru
wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Saya ingat dah kan? Orang ingat dah lah, tak lagi dah. Kalau tak ingat lagi pun tolong ingatlah. Wal awwalu, dialah yang paling awal sekali, yang tak ada satu yang lebih awal daripada Allah. Wal akhiru, dialah yang paling akhir, tak ada lah yang lebih akhir daripada Allah. Waz zahiru, Allah lah yang zahir, yang jelas, nyata kewujudannya melalui bukti-bukti yang sangat jelas dan dalil-dalil yang sangat nyata. Wal batinu, dan Allah lah yang paling rahsia. Dan wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah maha mengetahui terhadap segala-galanya. Sebab ayat ini menceritakan tentang Allah tu yang maha tu. Ayat ini berkenaan dengan Allah. Ini sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Sekali saja kita baca, nilai pahalanya seperti kita baca 1000 ayat Al-Quran lebih, walaupun tak sampai 2000. Dan satu lagi surah yang Nabi sebut, satu surah ni sama dengan 1000 ayat yang lain. Sekali kita baca sama dengan 1000 ayat. Kalau kita nak baca 1000 ayat ni, ayat parah kat mana ni? Tapi dengan kita baca satu surah ni saja, dia sudah memperolehi 1000 ayat. Ini hadiah daripada Allah Ta'ala. Jadi malam ni kita berzikir dengan surah-surah inilah sebagai zikir yang khusus. Hak baca hak tadi zikir umum kan? Hak baca Quran secara umum, hak nak khatam 2 kali setahun tu zikir umum. Dan tuan-tuan kena berzikir dengan Quran ni, siapa boleh khatam 2 kali setahun ataupun 6 bulan sekali, untuk menunaikan hak Al-Quran dan sebagai tanda kita bersyukur terhadap nikmat Al-Quran dan menghargai Al-Quran. Itu tuan-tuan tahu dah malam ni, tu bolehlah. Nak amal tak siamal tu, tapi sedialah jawapan di hadapan Allah kalau tidak mengamalkannya. Baik. Jadi kita berzikir dengan surah-surah tadi dan membaca, dan kita baca bersekali lah. Start pada Fatihah dan seterusnya. Kita amal selalu malam ni tak? Sebagai az-zikrul akbar, zikir yang paling agung pada malam ini. Sebab malam ni hanya sekali ni tak ada. Malam ni dia menziarahi kita bersama kita hanya sekali tak ada. Habis ya? Pagi esok agak baliklah dia. Habislah malam ni. Jadi dia bersama kita hanya sekali saja. Kita kata malam esok ada lagi. Malam esok hak lain pula. Dia mari sekali. Dan sudah berapa ribu malam dah berlalu dalam hidup kita. Tuan-tuan tak kira berapa malam dah berlalu, berapa ribu malam dah berlalu dalam hidup. Kita ni jenis orang baik, tak kira sangat kan. Boleh kira. Dah ada berapa malam lagi agak-agak ada. Baki ada berapa lagi. Sebab tu Nabi kata, setiap kali kamu semaya, anggaplah semaya kamu itu adalah semaya yang terakhir dah. Kita kira atas tu, malam begitu juga. Kita kira malam ni malam terakhir dah bagi kita, boleh jadi malam esok tak ada dah. Kalau ada rezeki lagi, alhamdulillah kan. Jadi malam ni kita isi biar sarak dengan amalan. Biar apa kita hidup malam ni. Apa hidup sekali malam ni boleh tupai sampai bila berjuta tahun. Sekali saja kita hidup, maka kita boleh mengisinya dengan penuh keberkatan, dengan kebaikan. Mari kita berzikir ramai-ramai dengan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Qul huwallah ini kita baca 10 kali supaya kita dapat sebuah istana yang dijanjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم أنتم عابدون ما أعبد لكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره كان توابا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Tolong biasa lah ayat ni kan. Tolong biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itulah tuan-tuan boleh berzikir dengan zikir akbar ini sama ada waktu pagi, siang ataupun malam. Inilah zikir akbar dalam hidup kita, itu berzikir dengan Al-Quranul Karim berdasar kepada surah-surah yang khusus yang Allah Ta'ala bagi kelebihan yang tersendiri. Ambillah hadiah daripada Allah Ta'ala ini dan jangan sia-siakan. Kemudian di waktu malam pula tuan-tuan semua, ambil lagi hadiah daripada Allah Ta'ala dalam bentuk zikrul akbar juga, dengan berdasar kepada ayat-ayat yang tertentu dan surah tertentu. Jadi insya-Allah sebelum pada kita tidur, tak kiralah apa yang benar ni berlaku pada waktu malam, start mengarik sampai subuh. Dan sebaik-baiknya kita tidur. Nah, kerana banyak hadis Nabi SAW menyebut tentang sebelum tidur. Jadi tuan-tuan jangan lupa, selain daripada hak ni khusus malam saja, hak ni hak malam saja. Zikrul akbar di waktu malam. Nombor satu sekali, tuan-tuan jangan lupa berzikir dengan ayat akhir surah Baqarah. Hak ni yang mudah sebut sangat mudah. Akhir surah Baqarah ni dia mulai daripada, kita ambil hak itulah dua pendapat, kita ambil pendapat hak awal, itulah start daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, lepas tu amanah Rasul kan. Kita ambil pendapat yang mengatakan akhir surah Baqarah ni bermula dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir. Sebab di sana ada dua hadiah daripada Allah Ta'ala. Orang yang baca amanah akhir surah Baqarah ni ada dua hadiah.
daripada Allah. Nombor satu disebut dalam hadis, tapi baca 2 kali, disebut dalam hadis 2 kali. Apa tak baca dalam hadis takut panjang pula. Nabi sebut 2 kali baca. Akhir surah Baqarah dibaca 2 kali. Dan Tuhan bagi 2 hadiah untuk dia. Nombor satu, Allah jaga keselamatan dia pada malam itu sampailah akhir malam atau sampai subuh. Nombor 2, Allah bagi pahala ke dia seperti beribadat sepenuh malam. Seperti beribadat sepenuh malam. Jika kita nak beribadat sepenuh malam tak mampu. Sepenuh malam ni start pada maghrib sampai subuh. Tak gerak buat kita. Kecuali kalau duduk Mekah boleh. Duduk di Masjidil Haram, itu biasa. Kalau kita duduk Mekah, memang kita boleh semaya subuh dengan wuduk isyak. Itu biasa. Semaya subuh dengan wuduk semaya isyak. Pasal Masjidil Haram dia ada suasana roh. Kerohanian dia lain sikit daripada tempat lain kan. Tapi kalau di rumah kat biasa kat. Dalam semalam ni 12 jam tu, berapa peratus yang untuk ibadat kepada Allah, kebanyakan tidur lah. Tapi dengan kita baca surah ini, akhir surah Baqarah ni, kita diberi pahala selain daripada jaga keselamatan tadi, seperti beribadat sepenuh malam. Alhamdulillah. Kalau baca lah mudah tu banyak lah. Kalau baru nak start malam ni lah. Tengok keadaan lah. Atas rezeki lah tu. Atas rezeki tu. Atas rezeki lah. InsyaAllah kita banyak rezeki kita ni. Ini pun rezeki rohani ni. Harta rohani kita. Yang kedua, tuan-tuan juga, kalau boleh janganlah lepas peluang hadiah yang besar juga ini. Itulah akhir surah Ali Imran. Tanda molek, ingat molek kan. Tapi puak-puak kita ni tak payah tanda dah. Bahawa tak hafiz belakang dah ni, pakai ingat terus. Pakai ingat tangan dalam kepala tu. Iaitu akhir surah Ali Imran ni, start daripada inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard sampai inna fi khalqis samawati, ayat 190. Ayat 190 sampai ayat ke-200. Berapa ayat? 10 ayat aja. Kerana Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis yang dia kata, man qara'a akhira Ali Imran fi lailatin, siapa dia baca akhir surah Ali Imran pada waktu malam, kutiba lahu qiyamul lailah, dituliskan untuknya dia beribadat sepenuh malam juga. Jadi kalau hak tak ada semalam akhir surah Baqarah semalam hak ni pula tambah semalam lagi, jadi 2 malam. Jadi kita hidup semalam je, tapi berkatnya umur kita dengan kita baca ni, seolah kita hidup beribadat kepada Allah. Boleh 2 malam dari situ, tambah-tambah umur kita tak berapa banyak dah kan. Berganda lah sikit dah. Tak berapa malam dah adanya. Baki malam tu tak berapa banyak-banyak malam dah nak mati dah. Yang ketiga, tuan-tuan semua jangan lupa baca campur-campur lah. Campur-campur biar boleh sampai 100 ayat. Biar boleh 100 ayat. Hak surah-surah tadi campur-campur 100 ayat. Sebab ada hadis yang menyatakan siapa yang baca 100 ayat semalam maka dia diberi pahala, selain daripada pahala baca Quran, dia juga diberi pahala seperti beribadat sepenuh malam juga. Berapa malam dah? 3 malam. Jadi kita tak berapa rajin ni kena jenis lagu ni lah. Boleh 3 malam dah. Lepas tu tuan-tuan tambah pula dengan hak ni, hak semaya Isya ni. Semaya Isya berjemaah, Nabi kata siapa dia semaya Isya jemaah, selain daripada pahala jemaah 27 kali ganda, ditambahnya lagi seperti beribadat separuh malam. Lepas tu pula semaya subuh nanti. Doalah banyak pada Allah, ya Allah berilah rezeki pada aku dengan taufik dan hidayahmu supaya aku dance semaya subuh esok. Biar semaya subuh esok tu jadi rezeki kita. Berdoa malam ni biar jadi rezeki.
Kalau terlepas kat tak ada rezeki ya. Nah. Jadi kalau kita dah pula subuh esok, maka diberi pahala selain daripada pahala Jumaat subuh, ditambahnya lagi seperti beribadat sepenuh malam. Sepenuh malam. Tadi jadi semalam lebih dah. Tak ada berapa malam dia? 4 malam campungan ni jadi 5 malam setengah. Dengan kita hidup 5 malam setengah, Allah banyak kalah ni. Sebab tu kena audit sikit, kena buat kira-kira sikit. Kita kena tanda sendiri pendapatan kita tu. Dulu kau malaikat tanda, malaikat senyap gitu yalah kan. Dia tanda senyap tu dia royak kita. Dia akan bertelan di mahkamah nanti. Hak kita sendiri tanda pendapatan kita, barulah kita bersemangat kan. Baru bersemangat. Lepas tu tuan-tuan juga kalau boleh jangan lupalah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi ini sunnah besar juga. Kalau kita hidup, kita dapat pahala seperti orang yang mati syahid. Ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Siapa yang menghidup sunnahku dikalakan umatku sudah rusak, umatku tak amal dah benda ni, kita hidup juga, maka dia diberi pahala orang mati syahid. Itu sunnah Nabi yang besar, di mana Rasulullah diceritakan dia tidak akan tidur sehingga dia baca 2 surah. Pertama surah apa nama As-Sajdah, yang kedua surah Al-Mulk. 2 surah ni Nabi tak akan tidur kalau lagi tak baca 2 surah ni. Mana dia nyudah dengan 2 surah ni. Nah, kalau dia baca lain pun dia sudah dengan 2 surah ni. Surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Nah, insya-Allah dengan kita sunnah Nabi, iaitulah amalan yang Nabi suka buat. Dan dia sendiri, iaitulah surah ni terkenal dengan surah penyelamat dalam kubur. Dan surah peguam bela orang yang membacanya. Sehingga dia jadi peguam bela sang surga. Besar kerjaan ni. Jadi kalau boleh tuan-tuan bacalah surah ini, surah Al-Mulk, tabarakalladzi biadihi al-mulk sampai akhir ni. Sebab Nabi kata surah ni surah pembela, surah penyelamat dalam kubur, dan juga kepada kita sehinggalah kita diselamatkan daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Pernah seorang sahabat Nabi, dia pasal kemah di satu tempat. Tiba-tiba setelah digali lubang, bunyi suara duk baca surah Al-Mulk dalam tempat dia duk gali nak pasal kemah. Dia pun Allah menceritakan apa yang berlaku. Rasulullah kata itulah dia surah Al-Mulk, penyelamat seseorang di dalam kubur. Rupanya tempat dia gali nak tarik pasal kemah tu kubur lama. Tak bertanda, tak bertanda. Begitulah tuan-tuan semua, berzikir dengan Al-Quran ni. Pertama kita nak berzikir kerana memang perintah Allah sendiri pun, ayat yang mula-mula turun sekali ialah Iqra' bismillah, suruh baca. Maka bacaan yang paling agung yang dibawa daripada Allah Ta'ala sendiri ialah Quran. Tak boleh lari dah Quran dah. Dan kita kena baca banyak lagi pun. Quran ni akan menjadi pemberi syafaat yang tak akan ditolak syafaatnya. Maknanya kita kena bersahabat dengan Quran ni biar rapat betul. Biar bersahabat dengan Quran ni biar rapat, sebab Quran adalah pemberi syafaat yang tak akan ditolak syafaatnya. Dan disebut dalam satu hadis yang lain, tak ada amalan yang paling Tuhan suka untuk kita bawa bertemu dengan dia ialah selain daripada apa yang keluar daripada Allah. Apa yang keluar daripada Allah ialah kalamullah. Kalamullah itu hak paling Tuhan suka sekali untuk kita bawa balik bertemu dengan dia. Akhir sekali nak pesan pada malam ni, tuan-tuan jangan kena usahalah, jangan lepas dia punya ibadat-ibadat yang berganda ni, sebab peluang je sekali je dah. Umur kita pun tak banyak dah, dan banyak umur kita terbiar. Jadi kita boleh kambuh balik dengan amalan berganda. Di antara amalan berganda yang tuan-tuan jangan lepas peluang, nombor 1 ialah amalan untuk mendapat pahala haji. Pahala haji ni besar.
Dah haji ni pula kena buat Mekah. Lain tak boleh pergi. Nah. Tempat dia Mekah haji ni. Walau bagaimanapun Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang, dia tahu tidak semua orang boleh buat haji. Nah. Maka dia beri peluang dengan amalan tertentu, maka dia dapat pahala seperti mengerjakan haji. Walaupun dia tak boleh pergi haji Mekah. Orang kaya boleh pergi haji umrah tu tak apalah. Nah. Tapi macam orang-orang yang tak ada keupayaan dan sebagainya, tak ada pahala dapat rezeki haji kan. Rezeki nak pahala haji ni. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, maka di sana ada amalan-amalan tertentu yang walaupun tidak buat haji Mekah, tapi boleh pahala seperti orang yang mengerjakan haji. Maka soal ni pun jangan lepas. Apa dia? Disebut dalam hadis yang sahih nombor 1 sekali, ialah Nabi kata ambil wuduk di rumah, berwuduk di rumah, kemudian dia bergerak mari semaya di masjid berjemaah, maka dia beri pahala selain daripada pahala jemaah tu 1 kali haji. Allah. Betul, ya Allah, hadiah subhanallah. Kali kita lepas lagi sajalah. Tapi Nabi sebut ambil air sembahyang di rumah ni, bukan masjid. Kita boleh praktikal sebuah Nabi raya lah. Ambil air sembahyang di rumah, bergerak mari ke masjid sembahyang Jumaat. Selain daripada pahala Jumaat, dia beri pahala seperti mengerjakan sekali haji. 5 kali haji. Itu sah. Itu satu peluang. Kalau orang lain rakyat, kita tak apa ni. Usaha Nabi rakyat. Nabi rakyat kalau ragu pun tak boleh dah kan. Yang kedua, peluang nak dapat pahala haji ni ialah dengan kita mari mengaji. Mari mengaji. Tak kira lah maksud mana pun, Maghrib ke Isya ke Subuh ke, asalkan ada orang mengajar, mengajilah kita. Hak paling mudah kat Maghrib Isya lah kan. Lah senapah. Tapi biasanya lepas sembahyang Maghrib dia adalah kerja kokek iblis duduk dia jadi banyak kerja. Supaya terlepas peluang tu. Kalau ada kerja sungguh tak apalah kan. Tapi jadi panas punggung Jadi panas punggung nak duduk Maghrib Isya tu berasa sedap duduk tempat lain. Jadi sedangkan Nabi kata man ghada ilal masjid, siapa dia mari ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh. Hadis hasan daripada Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabarani. Nabi kata siapa dia mari ke masjid dengan niat tidak lain kecuali untuk mengerjakan, untuk mempelajari sesuatu kebaikan atau mengajar sesuatu kebaikan, maka dia diberi pahala seperti seorang yang mengerjakan haji yang sempurna haji. Sekali mari. Kita berapa kali mari dah? Malam ni ke berapa dah? Tak apalah, tak tanda pun dah, tapi banyak dah lah. Kali ke berapa dah mengaji ni? Tak apalah, asalkan mari mengaji lah. Biar ada kehadiran malaikat catat dah. Kalau mari tidur sini pun tak, kalau letih dah letih dah. Biarlah, biar sudah dapat 1 kali haji. Kali kita duduk lain saja. Yang kedua, kita boleh iktikaf. Maghrib Isya kan, nak iktikaf masalah payah dah. Yang ketiga, kita boleh pahala intizarus salah, tunggu nak sembahyang. Sebab Nabi kata intizarus salah salatun, tunggu nak sembahyang itu kira sembahyang dah ada. Itu 2 peluang untuk mendapat pahala mengerjakan haji kan. Kau banyak kita mengaji, kau banyak pahala. Selagi peluang ialah lepas sembahyang subuh. Dia payah sikit ni. Lepas subuh ni payah sikit. Pecah lah. Orang tak ada kerja lah ni. Lepas subuh ni Nabi kata siapa dia sembahyang fardu subuh berjemaah, kemudian dia tunggu selepas subuh sampai naik matahari. Sampai naik matahari, itu dalam takuyah adalah waktu syuruk kan, naik matahari, lalu dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, maka dia diberi pahala seperti mengerjakan 1 kali haji dan 1 kali umrah. Kita ambil 3 tu dulu. Ada lagi tempat-tempat lain, ambil 3 dulu. Nombor 1, boleh pahala haji dengan kita ambil air sembahyang di rumah, mari sembahyang Jumaat. Ambil sembahyang di rumah lagi dah. Yang kedua dengan kita mengaji. Yang ketiga dengan kita tunggu sampai naik matahari dengan berzikir, baca Quran dan lain-lain lah.
Itu. Itulah peluang-peluang yang merasa patut kita ambil, ajar ke anak-anak ni. Ajar kepada anak-anak supaya kita dapat mengamalkan benda ni. Itu akhir sekali mana biasalah anda minta izin kata Imam untuk meneruskan lagi perjuangan kita membantu orang miskin. Dan sekarang ni tabung kita ni sedang menyiapkan rumah orang miskin yang sangat dhaif, dan anak hak lain-lain pun sama juga dalam berjalan juga setakat yang kita mampu je ni. Jadi setakat ada kita belanja, dia kata ada kita pakai tabung. Jadi malam ni kita nak minta sekali lagi tuan-tuan membantu untuk nak ambil peluang juga besar. Nabi kata as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu ibu tunggal dan juga orang miskin, pahala dia seperti orang berperang di jalan Allah, yang berpuasa di waktu siang dan juga beribadat di waktu malam. Ini pun satu peluang yang sangat besar. Dan kalau boleh kita buat biar berterusan seperti tadi juga, biar boleh pencing sampai ke hari kiamat. Sikit cara sikit, banyak cara banyak, tapi biar berterusan kan. Dan RM1 yang kita belanja fisabilillah ni nilai dia tinggi sampai 700 kali ganda nilai dia lebih besar. Jadi itulah tuan-tuan semua, orang miskin jangan ada hak dia masing-masing, tak kira lah kawasan mana-mana pun. Dan jangan ada di kalangan kita ni orang miskin mati kelaparan, orang kaya mati kekenyangan. Jangan ada lagu tu. Dan Tuhan buat orang miskin ni untuk beri peluang untuk kita mendapat pahala yang besar. Setakat itulah dulu. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami lahir dan batin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa para sahabat kami, dan dosa orang-orang yang ada kesilapan dengan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan semua dosa orang Islam yang telah mati dan yang masih hidup semenjak dari Nabi Adam sampailah ke hari kiamat. Sesungguhnya keampunan-Mu ya Allah lebih besar dan lebih luas daripada kesilapan dan kelemahan diri kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat beramal dengan apa yang kami belajar pada malam ini. Tambahkanlah pada kami ilmu, iman dan amal. Hidupkanlah kami dengan Al-Quran dan matikanlah kami ini dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarnya di sepanjang hayat kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat berzikir dan membaca Al-Quran siang dan malam, serta memahaminya dan melaksanakan tuntutannya bagi meneruskan perjuangan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Al-Quran ini sebagai pemimpin kami di dunia ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini ahli Al-Quran, jadikanlah kami ini ahlillah, dan jadikanlah kami ini ahli syurga tanpa hisab. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin kami di dunia ini dan pembela kami di akhirat nanti. Ya Allah, kami pohonkan segala apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para anbiya dan mursalin, para awliya dan salihin. Ya Allah, kami minta perlindungan daripada segala apa yang pernah diminta perlindungan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para anbiya dan mursalin, para awliya dan salihin. Allahumma ahyina syuhada wa amitna syuhada waj'alna min ibadika syuhada fid dunya wal akhirah wa adkhilna al jannata bighairi hisab. Allahumma inna nas'aluka al firdaus wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.